Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menghidupkan kita setelah Ia mematikan kita dalam tidur buat seketika pada malam tadi, dan kepadanya jualah tempat kita akan dikembalikan. Yang dimuliakan para imam, para bilal, pimpinan Masjid As-Salam, pimpinan masyarakat, pimpinan penduduk, pimpinan muslimat. Yang dimuliakan imam-imam surau, bilal-bilal surau, para asatizah, ustaz, ustazah, guru Quran, guru mengaji, yang diraihkan lagi dimuliakan Allah, para duyufur rahman, tetamu Allah yang hadir ke rumahnya pada saat dan ketika ini, muslimin, muslimat rahimakumullah. Semoga kita semua diberkati dan dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bersyukur pada Allah yang telah memanjangkan usia kita dalam keadaan kita sehat walafiat. Dalam keadaan masih boleh berfikir dengan waras, dan dengan asbab itu kita mampu datang ke Masjid As-Salam pada subuh hujung minggu ini. Tak lain tak bukan tujuannya untuk solat subuh berjamaah. Tahniah dan syabas mana-mana di kalangan tuan-tuan puan-puan yang belum pernah meninggalkan solat subuh berjamaah. Ada yang sejak daripada bulan Muharram yang lalu. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Okeylah 2 bulan lebih, tahniah. Tak pernah tinggal lagi sembahyang subuh berjamaah. Di mana juga dia pergi, pastinya solat subuh berjamaah. Tahniah dan syabas. Dan ada di kalangan tuan-puan barangkali yang dah bertahun-tahun terus istiqamah, tak pernah tinggal solat subuh berjamaah. Bukan senang, bunyinya senang, tapi nak capai itu bukan senang. Itulah para amalan oleh para salafun salih. Mereka tu berlumba-lumba untuk tidak meninggalkan solat berjamaah. Bukan solat subuh aja, solat 5 waktu berjamaah. Ada di kalangan mereka yang bercerita, kami tidak pernah meninggalkan solat berjamaah selama 40 tahun yang lalu. Tak pernah tinggal solat berjamaah 40 tahun, insya-Allah. Kita usahalah. Mula dari sekarang, tengah sihat. Sebab tu saya kata bersyukurlah, tahniah dan syabaslah. Tuan-tuan, puan-puan boleh datang. Berapa ramai masyarakat Islam di sekitar Puchong Perdana, katalah yang selebihnya dia pergi kat surau-surau berdekatan. Tapi ada tak yang tak pergi? Ada, kadang dekat dengan masjid. Orang yang dekat belum tentu boleh sampai. Kadang orang jauh boleh sampai. Itulah nikmat yang Allah kurniakan pada kita. Allah jentik hati kita untuk hadir berjamaah. Semoga Allah beri kekuatan untuk kita terus istiqamah dalam solat berjamaah. Muslimin, muslimat rahimakumullah, bersyukur kita berada dalam bulan Rabiul Anwar. Rabiul Anwar adalah gelaran bulan Rabiul Awal. Hari ini berapa Rabiul Awal? Berapa hari bulan dalam kalender Islam? Susah nak ingat. Bulan apa dalam kalender Islam? Jangan pula kata susah nak ingat.
bulan bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal bulan berapa? Bulan 3. Kita baru masuk bulan 1, bulan 2, bulan 3. Tahun 1445 Hijrah. Jadi bulan Muharram dinamakan dengan Muharram kerana bulan itu bulan yang diharamkan. Kita dah pernah bincang. Seterusnya timbul bulan Safar. Safar bulan kosong. Sifrun, Safrun, kosong. Kosong apa? Kerana penduduk Arab zaman jahiliyah lagi, sebelum kedatangan Nabi lagi, mereka hidup berpindah randa. Bila mana punca kehidupan mereka dah habis, tempat yang mereka tinggal tu air dah kering. Gali makin dalam, kering, air tak ada dah. Sebab mereka duduk di padang pasir. Mata air hanya mengharapkan daripada sumber galian yang mereka gali sendiri. Bila dah habis, mereka akan berpindah ke tempat lain. Cari penempatan baru. Kadang-kala rumah mereka tinggalkan begitu saja, kosong. Bina pula rumah lain. Kadang-kala satu perkampungan tu ditinggalkan begitu saja, kosong. Semua mereka berpindah mencari kehidupan baru. Begitulah seterusnya kitaran hidup mereka berpindah randah. Sebab tu dinamakan bulan Safar. Cuma kita je salah sebut Safar. Safar makna musafir. Dia Safar makna kosong. Mereka meninggalkan rumah atau kampung halaman mereka kosong. Habis bulan Safar, timbul pula bulan Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal apa dia? Rabi' maksudnya musim bunga. Al-Awwal yang pertama ataupun awal musim bunga. Bila ada Rabiul Awal akan timbul Rabiul Akhir. Musim bunga yang kedua atau dipanggil Rabiul Tsani. Tapi yang selalu digunakan Rabiul Akhir. Selepas Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Musim bunga yang pertama, musim bunga yang kedua atau musim bunga yang terakhir. Dinamakan bulan tu dengan Rabi' kerana pada ketika itu tanaman yang mereka tanam mengeluarkan bunga. Ini satu kegembiraan bagi mereka, ada sumber makanan. Musim bunga dah tiba, maka akan boleh mereka memetik hasilnya. Tak lama lagi. Kan kalau kita tanam pokok, belum tentu berbuah. Beli benih bukan main, benih yang terbaik. Buahnya lebat, besar. Bila tanam belum tentu berbuah. Tapi bila keluar bunga tu satu pengharapan. Sebab tu musim bunga ni dipanggil dengan bulan Rabiul Awal. Tak cukup dengan itu, digembirakan lagi penduduk-penduduk Mekah dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilahirkan dalam bulan Rabiul Awal. Musim bunga yang memang dah menggembirakan mereka, ditambah lagi kegembiraan mereka dengan kelahiran junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu setengah ulama memberi gelaran dengan Rabiul Anwar. Rabiul Anwar, Anwar tu maksudnya cahaya di atas cahaya. Ya. Jadi kenapa dikaitkan dengan Rabiul Anwar? Kerana Nabi Muhammad ini membawa sinaran baru dalam masyarakat jahiliyah. Ketika lahirnya baginda, rumah bondanya
yang gelap gelita, perkampungannya gelap gelita ketika itu, tiba-tiba datang cahaya yang terang benderang di celah-celah kegelapan di rumah bondanya Aminah, dan lekatlah nama tu sehingga hari ini dipanggil Rabiul Anwar. Bersyukur pada Allah kita berpeluang meraihkan majlis maulid, qasidah, tausiah, tazkirah, ceramah yang berkaitan dengan Rabiul Anwar atau Rabiul Awal, berkisar tentang sejarah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat menyuntik semangat kita untuk terus banyak-banyak salawat pada Nabi. Saya pernah sebut dulu, paling kurang 300 kali sehari nak kena ada. 300 kali sehari semalam nak kena ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ambil salawat yang ringkas tak apa. Letakkan target 300 kali dengan kiraan yang kita kira sendiri. Dia kalau tak ada letak target, tak jadi. Kadang 10 kali pun payah. Cuba ingat balik, semalam berapa kali kita salawat atas Nabi? Semalam hari Jumaat. Saya kata kalau biasa kita amalkan 300 kali salawat, hari Jumaat nak kena ada 500. Allahu Akbar. Betapa banyak masa kita bazirkan. Allah bagi 24 jam. Kalau kita peruntukkan masa salawat 100 kali, tak sampai 10 minit tuan-tuan. 100 kali tak sampai 10 minit. Cuba bayangkan 10 minit ni, perjalanan kita daripada masjid ke rumah kadang capai 10 minit. Belum kira kita duduk dekat kedai kopi lagi. 10 minit ni baru cari tempat aja. Belum duduk order lagi. Alangkah indahnya kalau 10 minit tu 100 kali salawat. Tapi susah. Bunyinya senang. Tapi susah nak buat. Sama-samalah kita berusaha jadi orang yang memperbanyakkan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempena bulan Rabiul Awal, menjelang 12 hari bulan nanti, mulai hari ini berapa hari bulan? 7 Rabiul Awal. Hari ini 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 5 hari lagi. Cuba 5 hari ni mesti sehari 300 kali. Tahniah syabas, ada yang boleh buat lebih pada tu. Saya Ustaz 3000 salawat sehari. Masya-Allah. Geng-geng muslimat selalunya dia rajin. Dia buat betul-betul. Istiqamah. Ada yang pernah cerita dengan saya dah cuba Ustaz 5000 sehari saya boleh salawat. Masya-Allah. Sampai tahap ribu-riban bukan senang. Bukan nak kena concentrate sampai tak boleh cakap apa. Bukan kita baca Quran tak boleh cakap apa. Tengah baca jangan kacau. Tapi salawat ni tengah baca pun boleh bersembang, tak apa. Sambung lagi salawat atas Nabi. Itulah indahnya kehidupan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat rahimakumullah, kali ini kita sambung kuliah subuh bulanan yang berkisar tentang tajuk Al-Quran dan faedahnya. Baik, yang telah lalu kita dah bincang bacaan-bacaan dalam Quran, yakni bacaan huruf fawatihus suwar.
yang mana dalam Quran ada 114 surah, 29 surah daripadanya dimulai dengan huruf Fawatihus Suwar. Kenapa kita nak kena ambil tahu Quran ni? Sebab Quran ni mendekatkan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya peninggalan Nabi, mukjizat yang besar, perkara yang pelik, yang besar yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya tinggal Quran saja. Mukjizat lain pergi ketika Nabi wafat. Nabi boleh membelah bulan. Selepas kewafatan Nabi tak ada dah. Nabi boleh bercakap dengan benda yang jumud, pokok, dengan binatang, unta, biawak. Bila Nabi wafat, mukjizat tu tak ada dah. Nabi tak warisi pada sahabat, apatah lagi pada kita. Mukjizat lagi, Nabi boleh memancarkan air daripada jari jemari baginda yang mulia masuk dalam bekas, tiba-tiba celah jari Nabi tadi keluar air yang memenuhi bekas tersebut yang boleh diminum oleh ratusan sahabat. Nabi wafat, mukjizat tu pun tak ada dah. Tetapi Al-Quran, wafatnya Nabi tinggalkan, itulah mukjizat yang kita dapat dakap di dada, yang kita dapat kucup di dahi, yang kita dapat baca setiap detik. Sebab tu saya kata, kita banyak baca Quran boleh mendekatkan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggalkan Quran, maknanya kita meninggalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Quran ini hanya diturunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geng surau, geng masjid, dia kena tahu secara detail apa yang ada dalam Al-Quran tu. Orang awam cukuplah dia baca, tak apa. Jangan tak baca langsung. Tapi geng surau, geng masjid, macam tuan-puan yang datang ni, kaki surau, kaki masjid, kena tahu serba sedikit detail daripada Al-Quran. Sebab tu pada siri yang lepas kita kongsikan cara bacaan yang susah nak dibaca, iaitu huruf di awal surah. Dan 29 daripada surah Al-Quran tadi bermula dengan huruf-huruf tu. Dan saya pernah sebut, ada yang terdiri daripada satu huruf, Sad, Qaf, Nun, satu huruf. Kita dah praktis baca. Mudah-mudahan tuan-puan masih ingat kan? Sebab kita ni tak lari, mesti baca Quran punya. Paling koman dalam sembahyang kita baca. Ada yang dua huruf, Yasin, Hamim, Toha, dua huruf. Ada yang tiga huruf daripada 29 surah tadi. Alif Lam Mim. Ada yang tiga huruf. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, tiga huruf. Ain Sin Qaf, tiga huruf. Ada yang empat. Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Sad. Dan ada yang 5 huruf, satu surah dia. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Pastinya
Kalau kita yang kaki surau, kaki masjid ni bila baca Quran dari kulit ke kulit, pasti jumpa semua yang kita dah bincang ni. Dan mudah-mudahan kita tahu nak baca, tak salah. Baik, sekarang kita sambung. Bacaan khas riwayat Hafaz qiraat Asim. Saya ulang sekali lagi. Bacaan khas riwayat Hafaz qiraat Asim. Apa dia qiraat Asim? Quran tu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Jibril alaihi salam. Sampai kepada Nabi kita. Kemudian Nabi ajarkan pada sahabat-sahabat dia. Termasuk Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang kuat pegangan Al-Quran ketika itu. Kemudian generasi seterusnya, sahabat-sahabat ni tadi sampaikan kepada Imam Qurra ataupun Imam Qiraat yang masyhur pada ilmu tajwid. Ada 7 imam yang mendapat bacaan direct langsung daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada 7 orang ni, salah seorangnya Asim. Asim ni qiraat yang banyak diguna pakai di sebelah Asia Tenggara. Tuan-tuan, puan-puan yang mana belajar Quran, yang baca Quran, semua mengikut qiraat Asim. Apa yang tuan-puan dengar di radio, TV, semua kebanyakannya mengikut qiraat Asim. Wadduha wallaili iza saja. Kita tak dengar orang baca wadduha wallaili iza saja. Tak ada. Ada pun di sebelah negara lain. Dia tak baca wadduha, dia baca wadduha. Sebab apa? Dia ambil qiraat lain, bukan daripada qiraat Imam Asim. Maliki yaumiddin. Kita tak dengar imam baca Maliki yaumiddin. Ma tu baca pendek, satu harkat. Sebab Asim dia baca Fatihah Maliki dengan 2 harkat. Ma. Qiraat Ibn Katsir, salah seorang imam Qurra, imam lain daripada Imam Asim, dia baca 1 harkat. Salah kalau baca 2 harkat. Dia baca macam mana? Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaum. Dia tak baca Maliki yaum. Yang ma tu belah Asia Tenggara. Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina dan lain-lainnya. Banyak sampai ke sebelah Asia Tenggara ni qiraat Asim. Ya. Baik. Dan lain-lainlah bentuk qiraat yang lain. Apa yang kita belajar, yang kita dengar, semua ikut qiraat Asim. Dan Asim ini dia ada anak murid dia yang mempelopori bacaan dia. Yang itulah namanya Hafaz dan Syu'bah. 2 orang. Dan sebab itu dipanggil riwayat Hafaz. Qiraat Asim, riwayat Imam Hafaz. Dan Imam Hafaz ni dia ada anak murid dia lagi, yaitu yang dipanggil dengan Imam Asy-Syatibi dan Imam Al-Jazari. Jadi yang kita doa amal ni kita ambil daripada Tariq Imam Asy-Syatibi,
Imam Asy-Syatibi dapat daripada Imam Hafs. Imam Hafs dapat daripada Imam Asim. Imam Asim dapat daripada bacaan Ali bin Abi Talib, daripada Abu Bakar As-Siddiq, daripada Uthman bin Affan. Mereka ni dapat langsung bacaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi dapat daripada Jibril, Jibril langsung daripada Lauhul Mahfuz, daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah peringkat Al-Quran. Sampailah kepada kita hari ini, bahkan sampai akhir zaman, melalui guru-guru Al-Quran yang mempunyai sanad bacaan yang terus menerus daripada bawah sampai ke atas dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi pada pagi ini kita nak ambil satu bacaan khas, riwayat Hafs, qira'at Asim. Dah tahu kan siapa dia Hafs, siapa dia Asim? Kita dah kenal tadi secara ringkas. Baik. Jadi ada kaedah-kaedah yang imam lain dia tak amal bacaan macam ni. Hanya Imam Asim saja amal. Ini kita kena tahu. Sebab kita menggunakan kaedah qiraat Imam Asim. Imam Asim ni dia macam mazhab lah. Kalau dalam fiqh, mazhab Syafi'i. Kalau dalam Quran, kita baca Quran ni ikut siapa? Ikut Imam Asim. Dia macam mazhab. Mesti kena ada satu pegangan. Baik. Jadi ada kaedah yang khusus bagi riwayat Hafs qira'at Asim. Kita ambil salah satunya. Salah satu kita ambil sikit-sikit supaya nampak jelas dan boleh kita amal. Salah satunya dipanggil bacaan saktah. Tuan-puan pernah dengar dan tuan-puan tahu pun dan boleh baca pun, saja nak kongsi balik, refresh balik. Kaedah apa? Kaedah saktah. Saktah seperti mana tuan-puan baca dalam surah Yasin. Ada salah satu daripada 4 tempat saktah. Dalam kaedah tajwid dipanggil saktah wajibah. Saktah yang wajib di sisi Imam Asim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Ada jumpa tak ayat tu? Dalam surah Yasin ayat 52. Buka Quran muka surat 443. Kalau tak silap muka surat sebelah kiri kalau tak silap. 443. Kita akan jumpa ayat tu. Macam mana kita baca? Adakah betul ikut kaedah saktah ataupun lari? Man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-Rahman. Ikut kaedah kita baca Quran ikut Asim. Yang tu pun wajib ikut bacaan Asim. Cara bacaan Asim macam mana? Saktah. Apa makna saktah? Diam. Sukut. Sakata. Dalam bahasa Arab maknanya diam. Dalam kaedah tajwid, saktah ni apa? Memberhentikan bacaan. Selama 2 harkat, kemudian menyambung semula bacaan dengan nafas yang sama. Saya ulang sekali lagi. Saktah dalam tajwid memberhentikan bacaan selama 2 harkat. Berhenti, putus bacaan. Berapa lama? 2 harkat. Lalu menyambung semula bacaan dengan nafas yang sama. Maksudnya berhenti tak boleh ambil nafas. Mim marqadina
Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Berhenti tu putus. Mim marqadina, tahan nafas. Mesti putus. Lepas tu sambung bacaan semula dengan nafas yang sama. Berapa ramai orang boleh buat. Dalam kumpulan Yasin kan, cuba tengok ramai-ramai baca Yasin. Ada yang baca terus saja pun ada. Mim marqadina hadza ma wa'adar. Mana saktahnya? Sedangkan dalam Quran ada tanda. Tapi kita tak buat. Ataupun ada yang berhenti ambil nafas. Mim marqadina hadza ma wa'adar rahman. Ada juga. Cuba tengok dalam Quran ya. Kita perhatikan tulisannya. Saya tak ambil daripada awal ya. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam surah Yasin ayat 52, maaf. Ayat 52 muka surat 443. Pangkal ayat qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Saya ambil mim marqadina. Dalam Quran tu dia ada tanda saktah. Saktah dia letak tanda sin kecil di atas. Kalau kita gan Quran ni, sin kecil ni ada dua macam. Satu yang melibatkan hukum saktah. Dia ambil singkatannya sin. Sin tu saktah. Satu lagi, sin yang berpasangan dengan huruf sad. Bastah, baftah. Sin kecil ada yang diletak di atas sad, ada yang diletak di bawah sad. Maksudnya dia berpasangan dengan huruf sad, yang tu bukan saktah. Sin yang saktah ni dia tidak ada berpasangan dengan huruf sad. Kalau nak kira dalam Quran ada 4 tempat. Yang pertama suratul Kahfi ayat 1. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. 1 surah Kahfi. Yang kedua Yasin, yang ketiga Qiyamah, yang keempat Mutaffifin. Kita ambil 1 dulu untuk hari ini. InsyaAllah nanti semua kita akan ulang kaji. Jadi bila jumpa sin tu maksudnya singkatan daripada tanda saktah. Saktah tadi apa? Memberhentikan bacaan sekadar 2 harkat. Berhenti tu lamanya 2 harkat. Kira 1, 2. Kemudian menyambung semula bacaan dengan nafas yang sama. Sambung balik, sambung terus tanpa mengambil nafas. Berhenti tapi tak boleh ambil nafas. Itu namanya saktah. Kalau berhenti ambil nafas, itu bukan saktah, itu waqaf nama dia. Jadi ada orang kata kan ada 2 tanda ustaz. Satu sin, satu lagi qaf lam ya. Qaf lam ya ni maksudnya qili. Qili ni singkatan daripada waqaf aula atau qif aula. Waqaf aula ni berhenti lebih baik. Bila kata berhenti itu berhenti betul, waqaf. Berhenti boleh ambil nafas. Tapi ingat,
kita memegang kaedah Imam Asim. Imam Asim meletakkan hukum wajib pada 4 tempat ni. Wajib saktah. Rujuk dalam kitab tajwid, tajuk saktah. Nanti tuan-puan akan jumpa. 4 tempat yang wajib, 1 yang harus. Kalau kata boleh pilih, tentu dia masuk dalam kategori harus. Tapi tak, Imam Asim kata 4 yang wajib, 1 yang harus. Yang harus ni 1 je, maliyah halaka anni sultaniyah. Itu yang harus 1 je. Yang lain wajib. Maka di sini abaikan tanda qili itu. Tanda waqaf aula tu abaikan. Kena guna kaedah tanda sin, saktah. Macam mana nak buat? Mim marqadina, berhenti, putus. Tapi tak boleh ambil nafas, tahan. Mim marqadina, haza ma wa'adar rahman. Lepas tu sambung semula. Jangan berhenti 1 harkat pun tak jadi saktah. Sebab definisi saktah dalam ilmu tajwid memberhentikan bacaan selama 2 harkat. Jadi yang ni yang banyak kadang-kadang kita abaikan. Kumpulan Yasin, siapa yang chief, siapa yang handle, siapa yang jadi khalifah, dia kena sentiasa bagi ingat pada ahli jamaah. Kadang ahli jamaah terlepas pandang. Dia tak nampak sin kecil tu. Dia langgar je. Dan kebanyakannya itulah yang berlaku. Mana riwayat hafaz qiraan Asimnya, yang lain-lain kita buat, yang ni kita langgar. Tak jadilah. Jadi sebab tu kena buat, biar buat betul-betul dengan ilmu. Belajarlah sikit-sikit. Baik, jadi kita tadi dah tahu tentang saktah, cara bacaannya. Cara bacaannya saya kata tadi, berhenti, putus nafas. Cuma tak boleh ambil nafas, tahan. Tahan 2 harkat. Sebagai penutup, kita baca sama-sama boleh? Boleh. InsyaAllah ikut bacaan saya, kemudian dengar dengan teliti, ikut sama-sama. Kita ambil daripada ayat yang ni je. Awal tu panjang sikit kan. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Panjang. Kita ambil yang pendek ni je. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Afwan. Mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. 1 2 mula. Tak apa, cubaan kali pertama kan, lain macam dia bunyi kan. Dia mesti putus ya. Mim marqadina hadza, dia tak boleh mim marqadina hadza, dia tak putus. Putus betul. Memberhentikan bacaan selama 2 harkat. Mana berhenti betul. Sekali lagi saya bacakan, tak apa, kita belajar. Mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. 1 2 mula. Okey, mungkin saya tak tuliskan hujung tu kan. Tak apa, wa'ada ar-rahman, ingat ar-rahman je. Jadi sama-sama kita nak, biar sama seiring sekata. Mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Coba.
Aywa, alhamdulillah. Jadi nampak putus baru sambung balik. Berapa lama putus tu? 2 harakat. Jadi kena kekalkan bacaan tu. Saya kata bukan semua orang boleh amal, boleh buat. Dia tahu, tapi yang betulnya macam mana? Yang betulnya macam mana? Kalau baca kitab aja kita tak dapat bacaan yang betul. Itulah penghuraian dia, memberhentikan bacaan selama 2 harakat lalu menyambung semula bacaan dengan nafas yang sama. Itu saktah. Jadi hari ni kita nak betulkan bacaan saktah kita. Sebab yang ni bacaan khas dalam kaedah riwayat hafaz qiraan Asim yang kita kat Malaysia ni semua amal bacaan tu. Tiba-tiba kat sini salah. Mana tak jadi bacaan Asim. Tapi kalau dalam qiraat lain, imam lain, beribu saktah dalam Quran. Bukan sikit tau. Beribu. Ini 4 aja. Qiraat kita 4 aja. Qiraat lain banyak saktah. Pantang ada jumpa alif lam aja saktah. Itu dalam kaedah lain lah. Tak apa. Jadi sekali lagi, kita nak buat yang terbaik, yang betul. Mim marqadina haza ma wa'adar rahman. Satu yang membuatkan bacaan kita tak sama, tak sama. Mungkin jadi tapi tak sama. Sebab apa? Sebab ada di kalangan kita yang mengabaikan hukum tajwid yang lain. Contoh, mim ada dengung tu. Idgham ma'al gunnah kena dengung 2 harakat. Jangan mimmar langsung. Mimmar qadina tak mau. Mim dengung kan? Mim marqadina hadza ma wa'adar rahman. Cuba sekali lagi, dengungkan dan buat saktah dengan betul. 1, 2, mula. Baik, alhamdulillah. Yang penting berhenti, jangan ambil nafas. Berhenti pun dia ambil nafas. Jadi tak saktah? Tak jadi juga. Kalau berhenti dia ambil nafas, tak jadi saktah. Macam mana contoh? Mim marqadina haza, dia ambil nafas baru haza ma wa'adar rahman, tak jadi juga. Jadi sebab tu kena amal saktah, memberhentikan bacaan sekadar 2 harakat lalu menyambung semula bacaan dengan nafas yang sama, bukan nafas yang baru. Tahan nafas, sambung balik. Tak cukup nafas ustaz, tak cukup nafas, berhenti dekat mim marqadina, lepas tu ulang balik mim marqadina, baru buat saktah. Kalau tak sampai nafas juga, berhenti dekat ma wa'adar rahman, lepas tu sambung wasadaqal mursalun. Putuskan tak apa, yang penting kita amal saktah. Wallahu a'lamu bissawab. Cukup sekadar ini. Simpan dalam dada elok-elok, amalkan. Kita ada kumpulan Yasin, kita ada majlis bacaan Yasin sebagainya, buat yang betul. Okey, ada soalan nak tanya? Sila. Ada? Okey. Tanda mim kecil sama tak dengan saktah? Kalau saktah tadi singkatannya sin. Mim kecil dalam Quran ada 2 pattern. Baik, yang mim kecil pula. Dalam Quran ada 2 pattern, satu ekornya ke bawah. Mim ekornya ke bawah, satu lagi mim kecil ekornya ke depan. Yang ekornya ke bawah singkatan daripada waqaf lazim. Lazim ni maksudnya mesti berhenti. Sebab tu tanda mim kecil ekornya ke bawah,
Maaf, terbalik, maaf Mim kecil yang ekornya ke bawah, tanda bacaan iqlab. Yang mana tukarkan bunyi nun seakan bunyi mim. Sebab tu letak tanda mim kecil. Min ba'di, mim, mim tu bacaan nun tu tukar seakan bunyi mim. Sebab tu diletakkan tanda mim kecil menunjukkan hukum iqlab. Dalam hukum nun mati atau tanwin, dia pasti ada hukum iqlab, menukarkan nun kepada mim. Itu kalau mim yang ekornya ke bawah. Mim yang ekornya ke depan, dia letak bahagian atas, merujuk kepada tanda waqaf, tanda berhenti. Waqaf apa? Waqaf lazim. Lazim tu maksudnya mesti berhenti. Walaupun ayat tu pendek, kita boleh sambung, nafas kita ada lagi, tapi jumpa tanda mim kecil ekornya ke depan, usahalah untuk berhentikan juga. Sebab dalam kaedah tajwid ada 6 jenis tanda waqaf saja, bukan banyak. Salah satunya mim kecil ekornya ke depan. Yang tu tanda berhenti. Elok berhenti, dan kalau boleh pastikan berhenti jumpa tanda mim kecil yang ekornya ke depan. Wallahu a'lam. Cukup sekadar ini. InsyaAllah mudah-mudahan memberi manfaat. Ampun maaf atas segala kesilapan dan kekasaran. Terima kasih atas segala perhatian. Bertemu lagi pada masa akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا بهداية القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وارفع درجاتنا بتلاوة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، تقبل يا كريم.